Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Selasa 31 Januari, saya Magdalena Depol. Situasi semasa banjir di Sabah setakat pukul 8 malam semalam, situasi banjir dilapor kembali meningkat apabila satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Telupit yang menempatkan 96 orang daripada 26 keluarga. Ini menjadikan jumlah penduduk terjejas bertambah kepada 1,376 melibatkan 522 keluarga yang ditempatkan di 8 PPS di 4 daerah iaitu Paitan, Pitas, Lahad dan Telupit. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah memaklumkan jumlah penduduk terjejas di Paitan turut meningkat kepada 86 penduduk membabitkan 35 keluarga di 2 PPS. Daerah Pitas kekal 1,152 penduduk daripada 450 keluarga di 2 PPS. Jumlah penduduk terjejas di Lahad pula menurun 43 orang daripada 11 keluarga di sebuah PPS. Lebih 5,000 penduduk terjejas banjir di Pitas telah menerima bantuan bakul makanan daripada kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan bakul makanan tersebut telah mula diagihkan sejak 26 Januari lepas. Saya mengharapkan kepada mangsa banjir yang terkesan, kita selesaikan dulu kepada mangsa-mangsa banjir pemindahan. Selepas pemindahan baru kita akan selesaikan kepada mangsa banjir yang terkesan, terputus hubungan dan faktor-faktor lain juga diambil kira. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mengagihkan bantuan bakul makanan kepada 114 penduduk di Kampung Salim Podon Darat, Pitas. Datuk Rudi turut menasihatkan penduduk yang belum menerima bantuan agar bertenang kerana bantuan tersebut akan diserahkan kelak mengikut senarai nama yang telah disediakan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, kampung-kampung yang terkesan banjir. Sementara itu, mereka yang ditemui berterima kasih atas sumbangan yang diberikan kerajaan. Bantuan makanan ini sedikit sebanyak bolehlah meringankan beban kami yang terputus hubungan mangsa banjir yang berlaku pada 2021. Kami tidak dapat berasa apa-apa, kami cuma mengucapkan ribuan terima kasih. Dan dengan bantuan ini harapkan penduduk kampung dapatlah meringankan beban. Saya mewakili penduduk kampung Salim Podon Darat dan sekitarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang ada masa sekarang ini kerana beritu prihatin kepada rakyat yang terjejas akibat banjir dan seterusnya memberi bantuan yang berupa makanan dan juga mungkin wang ringgit yang akan dibantu oleh kerajaan. Terima kasih sangat-sangat dengan kerajaan begitu keperhatian kepada rakyat dalam keadaan bencana banjir yang berkenaan dengan 25 hari bulan baru-baru ini. Jadi kami, saya daripada salah satu wakil daripada penduduk kampung mengucapkan ribuan terima kasih. 25 murid dan 2 guru terlibat dalam kejadian jeti roboh di Pulau Pababag sempurna pagi semalam. 2 murid mengalami kecederaan ringan di bibir dan tangan akibat terkena serpihan kayu serta simen jeti berkenaan. Ketika ditemui pemberita, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Abidin Marjan berkata kejadian berlaku pada 6.45 pagi semalam ketika murid sedang turun dari bot untuk ke jeti. Menurutnya, jeti tersebut merupakan sebuah jeti kampung yang menjadi jeti utama untuk ke Sekolah Kebangsaan Pulau Pababag. Sementara itu, menerusi kenyataan Kementerian Pendidikan KPM, Pejabat Pendidikan Daerah Sempurna bertindak menyiasat punca kejadian dan menyediakan bantuan segera kepada semua mangsa terlibat. KPM juga akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan serta pihak berkuasa tempatan dalam waktu terdekat untuk membincangkan cadangan penambahbaikan infrastruktur di jeti sedia ada bagi mengelak kejadian berulang. Beberapa hospital di negeri ini, khususnya di daerah Pitas dan Kota Marudu, perlu dinaik taraf, terutama dari segi tenaga kerja dan fasiliti perubatan. Ia termasuk penambahan kaki tangan perubatan, terutama doktor, klinik pakar dan bilik pembedahan.
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, selain itu pengangkutan kecemasan ambulan juga perlu ditambah bagi membolehkan perkhidmatan kecemasan dilaksana dengan lebih efisien. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengadakan lawatan di Hospital Kota Marudu. Datuk James yang juga Exco Kesihatan memaklumkan pihaknya akan membawa cadangan menaik taraf tersebut ke peringkat lebih tinggi. Terdahulu beliau turut melawat Hospital Pitas dan mendengar taklimat mengenai hospital berkenaan. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Serokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedia menimbang kemungkinan untuk memperluaskan konsep tamu AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia di seluruh negara bagi membantu penjajah atau peniaga kecil menjana pendapatan. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata kejayaan aktiviti tamu AIM yang diperkenal di Sabah boleh diambil sebagai model untuk merealisasikan misi itu. Menurut Datuk Iwan, sambutan baik tamu mingguan AIM khususnya di Dun Lumadan wajar dijadikan penyuntik semangat untuk memperluaskan konsep tamu berkenaan. Ini menunjukkan AIM dan pihak kerajaan bersedia untuk memberikan ruang niaga kepada mereka dan saya percaya itulah antara lain yang telah menyumbang kepada prestasi AIM Sabah yang telah berjaya mengurangkan peratusan non-performing loan kepada satu jumlah yang begitu minimum sekali. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan restoran murni milik Koperasi Wanita Dun Lumadan Beaufort Berhad di Beaufort. Tambah Datuk Iwan, KUSKOP juga akan meneliti kemungkinan untuk membantu mempromosi tamu Borneo Seri Kembangan di Selangor yang diadakan setiap minggu. Turut hadir pembantu menteri kepada Ketua Menteri yang juga Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Beliau mengajak rakyat khususnya golongan belia supaya menceburi bidang perniagaan koperasi yang berpotensi membawa pulangan yang baik. Kerajaan Perpaduan di Sabah merupakan antara kaedah penyelesaian kemelut politik yang ingin diterjemahkan UMNO dan BN di Sabah. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bukan hanya melibatkan hal ehwal kerajaan Sabah tetapi juga melibatkan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Penyelesaian ini perlukan persefahaman dua hala, iaitu pihak BN dan UMNO dengan rakan-rakan parti-parti politik yang lain. Pendekatan kita tentunya memberi keutamaan kepada agenda rakyat Sabah dan juga memberikan pencerahan terhadap kekeliruan yang ada. Ditanya mengenai tindakan terhadap 5 adun UMNO yang memberi sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Kerajaan Sabah, Datuk Zahid berkata isu tersebut telah dibincang dalam mesyuarat dan yakin penyelesaian terbaik akan ditemui selepas ini. Beliau menyatakan demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat UMNO Kota Kinabalu. 5 adun UMNO tersebut Datuk Syahelmi Yahya Tanjung Keramat, Datuk James Ratib Sugut, Datuk Dr. Yusof Yaakob Sindumin, Datuk Jasni Daya Pantai Dalit dan Datuk Muhammad Arsad Bistari Tempasuk. Pada 10 Januari lepas, Datuk Haji G mengumumkan rombakan Jemaah Menteri Kerajaan Sabah antara lain melantik Datuk Syahelmi sebagai Timbalan Ketua Menteri 3 serta Datuk James sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.
Perkembangan semasa COVID-19, hanya 2 kes positif baru dikesan semalam menjadikan jumlah kumulatif 406,802 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, kes baharu dikesan di Pinampang. 4 pesakit dilaporkan sembuh manakala 137 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital dengan 3 pesakit memerlukan penjagaan kritikal dan seorang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Ibu bapa berperanan penting untuk mendidik anak mengaji dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, golongan berkenaan diminta tidak terlalu bergantung kepada guru di sekolah semata-mata kerana ia merupakan tanggungjawab bersama. Menurut Datuk Nizam, Al-Quran merupakan panduan dan rujukan terpenting umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Ia sekaligus berupaya menjadi inspirasi dan pemangkin semangat umat Islam, khususnya generasi muda untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat. Saya selaku pemimpin amat menyokong program-program Al-Quran dan khatam Al-Quran kerana inilah aset ataupun harta yang kita mesti ada untuk kita terapkan di kalangan anak-anak muda kita pada hari ini supaya mereka dapat hidup dengan penuh akhlak seperti Al-Quran dan seterusnya dapat menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan cabaran. Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Khatam Al-Quran Perdana Anjuran Pusat Akademik Al-Quran Taman Sri Balung, Tawau. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Magdalena Depol, salam Malaysia Madani.